Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah. Kita mulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, iaitu kelas hadis 40. Dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya. Amin. Sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Amin. Ya Allah, kami mohon darimu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Amin. Kami mohon darimu syurga Firdaus Amin. tanpa hisab dan azab. Amin. Dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari Amin. percakapan, perbuatan, Amin. gerak hati dan keyakinan. Amin. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari neraka. Amin. Dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari Amin. percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, apa yang Kau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk, Ya Allah. Amin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru la takilna ila nafsina tarfata ainin. Amin. Sya'nina kullahu bima aslahta bi salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbi. Hari ni kalau boleh kita nak selesaikan 3 hadisnya, sebab nampak hadis tu pendek-pendek kan. Okey. Hadis 12, hadis 13 dan hadis 14, insya-Allah. kan kalau mak nak berselawat. Tadi tu dia suruh tutup je. Okey, hadis 12 muka surat 63. Tapi kalau mak nak selawat tak payah asyik. Tajuknya Dia kesempurnaan dah- Islam seseorang. Takut tak masuk. Dia rasa bernafas kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya bahagian daripada tanda baiknya, iaitu kualiti keislaman seseorang. Min tu kadang makna dia daripada, kadang daripadanya maknanya sebahagian. Jadi min di sini ni sebahagian ya. Min. Sebahagian daripada tanda baiknya ataupun kualiti keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kalau yang dibuat tu yang bermanfaat, maknanya dia sedang menuju kepada kesempurnaan
keislamannya lah kan. Tapi kalau yang diminat itu yang tak bermanfaat je kan. Maknanya dia menjauhkan diri lah dari memperoleh keislaman yang lain. Okay. Muka surat 64. Huraian dan intisari hadisnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman daripada Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada yang tadi itu daripada Abu Hurairah kan, tapi di sini dia cerita ada juga orang lain yang meriwayatkannya, tapi ujungnya bercantum juga dengan Abu Hurairah juga kan, dan sanad-sanadnya dinyatakan sebagai sahih. Tentang hadis ini beliau berkata, hadis ini kalimahnya pendek tapi padat berisi dalam mesej yang dibawanya. Pendek tapi padat. Ya. Serupa dengan hadis ini ialah ucapan Abu Zar yang bermaksud sesiapa yang menilai ucapan dengan perbuatannya, maka dia akan sedikit bicara dalam hal yang tidak berguna bagi dirinya. Maknanya kalau dia bicara banyak kepada yang berguna untuk dirinya saja, yang tak berguna memang dia tak akan mau cakap lah macam lah. Gambar kat bawah tu gambar macam pasir dengan pantai kan. Lepas tu ada kawasan tapak kaki je tak? Ya. Dalam tafsir Ibn Katsir melalui riwayat Imam Malik menyebutkan dalam kitabnya Muwatta bahawa sampai kepadanya keterangan bahawa seseorang bertanya kepada Luqman Al-Hakim, apakah yang menyebabkan engkau mencapai darjat yang kami saksikan sekarang? Jawabnya, berkata benar, menunaikan amanah dan meninggalkan apa sahaja yang tidak bermanfaat bagi diriku. Luqman Hakim ni kita biasa dengar kan? Malah dalam Quran ada surah Luqman kan? Luqman. Jadi siapa dia Luqman ni? Nabi ke? Rasul memang tidak lah kan? Lepas tu ada yang kata dia Nabi tapi kebanyakan menyebutkan dia ini adalah bertaraf wali. Ya? Seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat warak, ya? Luqman Hakim. Dia ni seorang kulit hitam. Luqman Hakim ni dia kulit hitam. Kalau nak cari orang banyak kan, ramai kan yang kulit hitam ni, yang amalan mereka, ilmu mereka sangat tinggi dan penghayatan mereka sangat tinggi di sisi Allah. Macam Bilal pun kulit hitam kan, Bilal yang Bilal lah. Nama dia Bilal, jawatannya pun Bilal. Ya? Jawatan tu berdasarkan kepada nama dia. Kan? Luqman ni dalam Al-Quran tu dia ada meninggalkan nasihat-nasihat kan? Dan ada nasihat dia selain lagi yang dalam Quran tu, ada dipetik ya. Kat mana pula saya catat. Sedap cerita mungkin tu. Tak apalah, kita kenianlah kan kot jumpa. Kita tengok lagi. Sangat istimewa. Dia kan ada pesan untuk anak kan. Bagus sangat nasihat dia. Okey. Diriwayatkan daripada Imam Al-Hasan. Al-Hasan di sini ialah Hasan Basri ya. Beliau berkata bahawa tanda Allah menjauhi daripada seorang itu ialah apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kepentingan akhiratnya. Beliau berkata lagi bahawa Abu Daud berkata ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi amalan Muslim
Salah satunya ialah hadis ini. Abu Daud menyebutkan ada 4 hadis yang sama maksudnya dengan hadis ni, yang sama menjadi dasar kepada amalan Muslim. Satu daripadanya hadis ni lah. Dan ada disebutkan juga yang apa nama ni, Hasan Basri ni ya. Salah satu daripada tanda-tanda Allah mula berpaling daripada kita adalah kita banyak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Maknanya Allah menjauhkan diri dari kita. Maknanya celik-celik mata je, fikir dunia je, tak fikir akhiratnya. Macam tu maksud dia. Jadi kalau berterusan macam tu, maknanya Allah makin jauh lah dari seorang itu. Ini di antara mafhum dari hadis ni jugalah, ya. Yang Hasan Basri tadi tu. Okey. Assalamualaikum Kakku. Ya. Assalamualaikum. Nak tambah sikit Kakku. Ya. Yang 4 hadis tu kan. Ada dalam syarah Al-Wafi hadis 40 ni dia kata yang 4 hadis tu termasuk ada 12, lepas tu hadis 15. 15 tu yang kita sedang ni lah kan? Yang ni lah. 15. 12 ni dia kata kecantikan Islam seseorang kan. Kemudian hadis 15. Dalam bercakap dengan kebaikan atau berdiam diri. Itu salah satu. Kemudian hadis 13. 13 ni menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai diri sendiri. Lagi satu hadis 16. Oh, bersambung-sambung kan? Jangan marah. Ada jangan marah. Jangan marah. Ini adalah disebut daripada Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid, Imam Mazhab Al-Malikiyah. Imam Mazhab Maliki lah ni. Dia senaraikan 4 hadis tu. Jadi 4 hadis tu insya-Allah 3 kita akan rujuk hari inilah insya-Allah. Jadi pengajaran dari hadis ni, antara sifat seorang Muslim ialah ada 4 kat situ. Mementingkan perkara yang mulia. Yang baik-baik lah kan. Yang kedua, menjauhkan diri daripada perkara yang hina dan rendah moral. Yang tiga, mendidik diri dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Okey. Artinya nak besarkan kat mana? Ya. Tu dah salah. Nak besarkan. Nak besarkan apa tu? Siapa bercakap tadi tu? Okey. Yang kedua, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ialah kerja sia-sia dan merupakan petanda lemahnya iman. Itu yang kata Hasan Basri tadi, kalau menyibukkan diri dengan benda yang sia-sia tu, Allah akan menjauh lah. Contoh yang diberi ni macam ni. Colik mata capai handphone. Colik mata capai handphone. Astagfirullahalazim. Colik mata tu bangun tidur pagi tu lah kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi bila terkonang tu tak jadilah capai handphone. Jadi capai handphone nak tengok time. Pukul berapa? Atau handphone yang berbunyi gerak bangun pun. Biarlah dia berbunyi, tak salah tengok lu. Yang nak tengok jam tu pasanglah jam dinding. Jadi tak ada lah mata tu handphone gerak kan. Bukan sebab dia. InsyaAllah.
untuk menganukan diri kita kan, untuk merealiskan supaya colik je mata, siapa yang pun. Colik mata. Tak boleh colik mata, macam yang pun. Beri salam je. Kita baca doa dulu. Alhamdulillahillazi. Cuma masalah tu lah doa lepas semayang tu nak nama-nama doa tu dalam handphone. Jadi tu siapa handphone juga tu. Tapi kurang dah selesai lah semayang kan. Nak nambah lagi. Doa tu dalam handphone. Tu yang nak kena print tu, doa yang dalam handphone tu. Supaya tak ada orang nak siapa handphone. Okey. Yang ketiga, menggunakan waktu dengan manfaat, menguntungkan diri sendiri bagi faedah dunia dan akhirat. Menggunakan waktu dengan manfaat, menguntungkan diri sendiri bagi faedah dunia dan akhirat. Betul lah tu kan? Sebab, yalah cerita handphone lagi lah kan. Menyebabkan Khalid. Kan Khalid tengok, dah pukul apa ni? Tak sarapan pun jadi lupa. Lon sarapan lah. Lama tengok handphone. Sampai macam itulah. Itulah Khalid jadinya. Khalid lah Khalid. Okey, yang keempat, mencampuri urusan orang lain. Mencampuri urusan orang lain ini melibatkan perkara yang tidak disuruh oleh syarak. Boleh mengakibatkan perpecahan dan pertikaian antara manusia. Untuk elakkan tu semualah kan. Mencampuri urusan ni kena tengok jugalah. Tapi jangan pula, dia tak campur, ya lah deh. Kata dah, apa dia punya hal kot dia lah. Taklah sampai macam itu kan. Kita tengok jugalah. Kalau jiran kita begitu gini, takkanlah biarlah deh. Sampaikan apa dia nak minta tolong pun. Dan tak campur. Taklah sampai macam tu kan. Maknanya kita ambil peranan campur tu kena yang betul. Macam itulah maksud dia tu. Okey. Selain daripada yang ada dalam kitab kita ni, adalah sikit saya nak tambah. Meninggalkan perkara yang tidak berguna itu adalah dengan meninggalkan apa yang tidak berguna untuk kehidupan dunia dan agama. Ada dua hal lah. Yang pertama, perkara tu, satu perbuatan, yang keduanya percakapan. Yang perbuatan ni, perkataan lah kan, atau percakapan, dan sekarang ni termasuklah penulisan jari-jari mau kan. Itu termasuk perbuatan lah tu kan. Sabda Rasulullah SAW, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmit. Maksudnya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari akhir tu hari akhirat lah, hendaklah dia bercakap perkara yang baik atau hendaklah dia diam. Kalau nak bercakap, nak keluar tu, ni tak baik, ni tak adil lah. So, diamlah. Tapi nak bercakap tu memang orang baik, cakaplah. Jadi nak memastikan yang kita cakap tu yang baik tak baik. Kalau yang baik, kita cakaplah terus. Tapi kalau yang tak baik, lebih baik kita diam. Sebab kalau kita bercakap tu benda yang tak baik, dia boleh jadi fitnah. Boleh jadi permusuhan, kan? Kadang-kadang oleh satu perkataan pun boleh menyebabkan permusuhan. Saya terkenang dulu masa kursus perasa, ramai peserta yang sama dengan saya ni. Datuk Azam lah, saya tolong Datuk ni kan. Dia cerita kat sekolah dia jadi pengetua kan, dia tak sebutlah sekolah mana. Kan dia suruh buat baik antara guru. Dia impunkan buat perasa tu campur cikgu dengan staff. Lepas tu kan kita macam-macam aktiviti suruh buat tu kan. Entah surat lah apalah tu kan.
Lepas tu bila dah sampai sesi bermaaf-maafan tu, Kerani pergi dokek ke cikgu, seorang daripada cikgu kata, cikgu saya minta maaf lah, gitu gini kan. Lepas tu Datuk Azam ni kata, dia tanyalah apa cerita ni, suruhlah cerita. Jadi Kerani tu cerita, satu hari tu cikgu tu datang sorahkan yuran yang dia kutip kan, Cik Kerani tu. Lepas tu cikgu ni pakai golang baru, berkilat-kilat dia lah, macam-macam lah kan. Sebenarnya golang tu dia dapat boli dengan cara kutu. Adalah seorang cikgu sekolah tu orang Kelantan, supplier kan. Kalau dapat duit kutu tu, bolilah golang dari dia kan. So pakailah, bila pakai tu, berilah bayar yuran tu. Masa ulun tu, terselak pula longan baju tu, nampak golang tu. Lepas tu Kerani tu kata, elah hutang. Elah hutang. Itu je perkataan. 3 tahun tak bertogo. 3 tahun tak bertogo. Lepas tu cikgu ni bila terdengar Kerani tu cakap begitu, dia tinggalnya duit tu atas meja Kerani tu, dia lari pergi bilik guru. Menangis. Lepas tu ke bilik guru tu, kawan-kawan pun, apa hal lah kau ni? Tadi kan main riang dapat golang baru, ni dah nangis lah kan? Lepas tu dia cakap lah, Kerani tu kata dia pakai golang hutang. Itulah. Jadi walaupun perkataan alah hutang, itu je perkataan kan, 3 tahun tak bertogo. Itu pun bertogo tu sebab itulah ada dia sampai perasa. Kan? Jadi perkataan ni kalau keluar dari mulut kita, itulah. Kalau yang boleh menyakit nanti orang, lebih baik diamlah, sebab hadis pun ada kata macam tu kan. Kalau yang tak baik, rasa nak keluar, cepat-cepat istighfar, astagfirullahalazim. Macam itulah, astagfirullahalazim. Kalau kuat lah bunyi istighfar, kan perasan orang dalam hati lah, astagfirullahalazim. Makna yang kita copek, terfikir yang kita cakap ni kan, kalau keluar di mulut ni, lain jadi ni. So, itulah, sebab itulah ada hadis tu macam tu. Okey. Perbuatan, tadi saya kata ada perbuatan, ada percakapan kan. Yang perbuatan tu sebenarnya ada 4 macam. Ada baik, ada tak baik kan. Yang pertama, melakukan sesuatu yang berguna. 2, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kedua-duanya adalah baik. Okey. Yang ketiga, perbuatan ni meninggalkan sesuatu yang berguna. Yang berguna ada tak nak buat dah. Lepas itu yang keempat, melakukan perkara meninggalkan sesuatu yang berguna. Yang berguna tak buat melakukan perkara yang tidak berguna. Maknanya sebalik kan. Jadi yang ketiga dan keempat ni, kedua-duanya adalah tidak baik. Itu dari segi perbuatan lah, mana yang patut kita buat yang baik tu, yang tak baik. Ada 4 pilihan. Iyalah, kalau ikut syaitan apa yang disuruh, itulah yang tak payah buat. Itulah yang payah payah warna yang disuruh buat tu. Tapi yang tak suruh buat tu, tak ada payah ada, semua boleh buat. Macam tu kan. Itu memang kunci syaitan lah. Lepas tu percakapan tadi, akibat buruk yang ditimbulkan oleh lidah atau perkataan amatlah besar. Amatlah besar bencananya. Kebanyakan ulama lebih banyak memperkatakan yang tidak berfaedah itu adalah percakapan. Percakapan yang sia-sia atau tidak ada faedah. Lebih-lebih lagi yang menyebabkan terjadinya fitnah dan permusuhan. Itulah yang saya kata saya nak tambah tadi, nak tambah lagi apa yang ada dalam buku hadis kita ni. Jadi senang cakap
apa yang tak elok tu kita hentikanlah kan. Apa yang elok tu kita tambah-tambah lah. Macam tu lah maksud dia kan. Lagi kalau bercakap tu, kalau yang kita cakap tu mendatangkan faedah, kita cakap lah. Tapi kalau yang tak datang faedah, malah lebih datangkan banyak benda yang tak baik, kita istighfar lah. Supaya apa yang kita fikir nak cakap tu, tak keluar dari mulut kita insyaAllah. Okey. Boleh kita pindah hadis 13? Boleh. Okay. Hadis 13 ni ukhuwah Islamiah. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ni hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Betul ke yuhibba tu? Ya, yuhibba. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Artinya tidak beriman secara sempurna seseorang kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman seseorang itu. Kalau kita guna terus ayat tu kan, macam langsung hilang habis iman kan. Tapi maksud di sini tidak beriman dalam bracket tu kan secara sempurna. Iman dia ada tapi tak sempurna. Apa sebab Sebab dia tidak mencintai, maknanya tak kisahlah. Tak hiraukan saudaranya, sebenarnya dia hirau diri sendiri. Mencintai itu kan kot lain lah reti. Tapi itulah terjemahan dia. Ahabba yuhibbu tu mencinta. Ya, yang mahbubi, wahai cinta, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai cintaku. Ya habibi, ya mahbubi. Oh, mahbubi. Okey. Huraian dan intisari hadis. Para ulama berkata bahawa tidak beriman yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah iman tidak sempurna. Bukan tidak beriman langsung. Ada pun cerita kat sini kan. Maknanya seseorang itu tidak sempurna imannya apabila tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Abu Amr bin Syalah pula ni. Salah ke? Tapi macam tu lah je kan. Kau Jawi boleh kita ni. Sad ke Shim. Berkata, perbuatan seperti itu terkadang dianggap sukar untuk dilaksanakan seseorang. Sebenarnya tidak demikian. Kerana apa yang dimaksudkan ialah iman seorang tidak sempurna sehingga dia mencintai kebaikan. Kebaikan, mencintai kebaikan. Untuk saudaranya sesama Muslim seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi lebih jelas lah ya, yang cinta tu bukannya cinta yang orang biasa cakap-cakap lah, tapi cinta kebaikan. Kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk saudaranya sama. Macam tu. Tak adalah kalau dia yang elok, yang tak elok tu berilah kat dia. Yang tu tak elok artinya. Yang tak elok baru bagi kat orang kan. So yang tu tak betul lah. Sebab yang diberi orang tu lebih-lebih aja. Yang dia tak nak, yang dah busuk lah, yang tak lama lagi expired lah misalnya kan. Jadi kalau kita tak nak benda macam tu, kita janganlah bagi orang. Macam tu maksud dia kan. Perkara ini dapat dilaksanakan dengan melakukan sesuatu hal yang baik bagi dirinya. Misalnya, tidak berebut-rebut di tempat orang ramai.
Gelilah hati. Saya terkonang dulu. Masa duduk budak lah. Yelah, duduk budak pun dah masuk menengah lah. Saya terkonang masa ke kolej Islam. Balik tu, naik bas. No. Dari kolej, naik kereta api. Turun ke terminal. Turun ke stesen kereta api Soman. Lepas tu, pergi ke terminal bas. Terminal bas ni, bau robot. Nak naik bas tu, naik bas pilah lah, bas Pohab. Pohab lah. Apa namanya bas pilah? Yang merah tu. Southern. Union. Union. Dari kan bas stand Suramban tu kan yang lokak kan. Masa tu. Bau robot ada yang naik. Tingkap bas tu terbuka, dia panjat dinding tu, dia pijak tayar kan, dia panjat dinding tu, dia masuk ke cermin tingkap tu. Ya Allah, dan ni perempuan macam mana dia nak macam tu? Sampai macam tu, saya fikir tau. Ni dahsyat bawa robot tak ada betul nak mikir orang. Lepas tu lama je kan, baru kita ada peraturan beratur. Beratur naik bas, beratur itu, beratur ini kan. Dah mulalah beratur. Jadi kita pun pandai lah mengajar anak murid kita kat sekolah pula kan. Betul. Siapa tak betul tak dapat. Macam tu lah. Robot kat tempat orang ramai ni memang tak senonoh lah. Maknanya memang mementingkan diri sendiri. Dia yang nak dapat. Orang lain tak dapat. Lantak kau lah. Kau pun tak pandai berobot. Kau pun diam je. Kau pun biar je. Macam tu kan. Lepas tu tidak terniat untuk menghilangkan kenikmatan tidak terniat untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Maknanya dia tak jealous lah, dia tak iri hati lah, dia tak sakit hati lah. Orang dapat, adalah rezeki dia kan. Yang ini ni tak terniat untuk menghilangkan kenikmatan macam budaya apa? Budaya ketam ketam dalam bakul. Ketam yang tu lah, yang banyak tu, ketam yang hitam tu kan. Ketam batu. Ketam batu. Cuba tengok di dalam bakul. Saya suka kalau pergi pasar dulu lah. Ada pasar Kek Pilah lah. Pasar Kek Pilah. Pasar Kek Ampangan tak ada macam tu dah. Pasar Kek Seroman memang tak biasa pergi. Pasar Kek Pilah ketam tu dalam bakul. Dia banyak. Ada kawan yang dah lepas dulu, dia tarik kan tu supaya turun sama-sama tak lepas naik. Tu budaya kotam lah tu. Biasa sama tak dapat, puas tidak. Macam tu lah. Ada orang boleh dapat, tapi dia tak dapat, dia akan usaha supaya yang dapat tu tak dapat sama macam dia. Biasa sama tak dapat. Dia tak rela lah. Oh, dia tu dapat ya. Siap kau. Kota Melayu saja. Kota apa? Kota Melayu. Kota Melayu. Ada kota Melayu ya. Dia ada kotam Cina, ada kotam Melayu. Kalau kotam Cina dia lepas kawan itu dulu. Kan di Bori lagi. Diantar lagi. Diantar. Kau dulu kata dia. Kau dulu. Kan dia lah kenian ikut. Kalau kau dulu ni, dia yang kenian ni, yang dulu tu akan capai tu tangan untuk eret bawa keluar tu. Tapi kotam yang busuk hati ni, kotam batu ni. Itu kotam Melayu. Betul. Ada yang tanya. Sama tak lepas. Itu kotam Melayu tak maju dalam ekonomi tu. Kan? Yo. Berniaga si lemak. Orang Cina Melayu, orang Cina maju. Kita dia tolong menolong kan? Dia tolong menolong. Dia tolong menolong. Ini buka gerai apa? Buka gerai mi udang. Mi udang ni sangat laris lah. Orang pergi kat dia. Lepas tu ada seorang lain, buka gerai tak jauh dari dia. Ni udang juga. Ni udang juga. Udang juga. Lepas tu
Bila pelanggan datang, woi dia robot-robot mula kat kedai dia, kedai kerja. Tapi orang tu tak nak, dia nak pergi kat yang sedap tu kan, yang dia dah besok tu. Jadi macam-macam lah ditohmah kan, supaya sama-sama tutup kedai. Banyak dongki Itulah tu. Dongki banyak. Itu termasuklah tu kalau dia ni terniat untuk menghilangkan kenikmatan dimiliki orang lain, maknanya dia ni memang jauh lah dari menyintai kebaikan saudaranya. Dia memang tak mahu saudara itu dapat kenikmatan tu, biar sama-sama tak dapat, kan? Perkara Tak merapatkan ukhuwah lah. Memang menjauhkan lah. Jadi kalau bergerai yang roket-roket tu tadi tu, dia belah, tapi sekarang yang tinggal tu, yang maju tu, adalah masalah yang akan dihadapi pula. Macam dia punya kuah mi, copek basi lah, apalah, orang pun dah nampak lah pula geraian tu. Dimendrem. Tahu 9 sekali ya. Okey. Dimendrem. Perkara ini sebenarnya mudah dilakukan oleh orang yang berhati baik, tetapi sulit dilakukan oleh orang yang berhati jahat. Sebenarnya orang berhati baik ni, dia tenang hidup kan, tenteram je. Tapi orang berhati jahat ni, dia fikir macam mana nak nyusahkan orang tu. Macam mana nak jatuhkan orang tu. Jadi hidup tak tidur malam pun bukan dia mengenang nasib diri dia dah. Tapi mengenang macam mana nak punahkan orang tu. Macam mana nak bankrupt mana orang tu. Aduh ya. Manalah kan. Pengajaran. Hubungan seseorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti jasad yang memiliki satu nyawa. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Mencintai kebaikan saudaranya seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, jauhilah perbuatan hasad dengki kerana bertentangan dengan kesempurnaan iman. Apa nak bagi? Dia berkaitlah dengan yang tadi tu kan, yang tadi dua oleh tu kan. Jauhilah perbuatan hasad dengki kerana bertentangan dengan kesempurnaan iman. Yang ketiga, iman boleh bertambah atau berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang keempat, kita hendaklah bersatu hati sesama umat Islam. Dia suruh bersatu ni kan, ada hadis itu. Seperti bersaudara, orang Islam ni bersaudara seperti satu bangunan. Kalau runtuh tiang runtuh Kal muslimuna ikhwatun kal bunyan. Pandai Datin. Ada lagi tu yang maksudnya ujungnya saya ingat. Dia seperti satu jasad. Apabila sakit satu daripada anggota jasad tu, maka sakit seluruhnya. Ada tu. Contoh dia sakit gigi. Saya ni sakit gigi tu. Sakit gigi, bongkak gusi. Sakit gigi ni, gigi tu yang sakit sebataknya. Tapi seluruh badan sakit, mata tak boleh tidur, berdonyut-donyut kan. Lepas tu, tak selesa lah nak duduk, tak selesa, nak tidur, tak selesa. Tu makna kalau sakit gigi, kata tangan, pokok kalah, kau nasib kalah, kau sakit, gantilah, tak dapat dah. Mesti seluruh anggota pun turut sama. Kalau dalam hadis tu kata berjaga malam, bil huma wasahar, sama-sama rasa sakit dan berjaga malam. Ingat ujungnya hadis, pangkai tak ingat. Okey. Lepas tu saya nak tambah hadis 3 boleh ni. Cerita Anas ni. Dia Anas bin Malik kan? Ya. Dia punya perawi. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik. Abu Hamzah ni maknanya Anas ni ada anak nama Hamzah kan. Jadi dia ni Abu Hamzah.
Nama dia Anas. Anas bin Malik. Anas ni masa Nabi sampai ke Madinah, cerita dia kan, sahabat-sahabat baru, orang Ansar kan, macam-macam beri kat Nabi dan juga kepada saudara-saudara yang baru muhajirin, yang baru berhijrah ke Madinah ya. Lepas tu Mak Anas ni nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Dia tak ada apa nak dibagi kat Nabi ni kan. Lepas tu dia seorangnya anak. Kata dia, ya Rasulullah, ambillah anak akunya, nama dia Anas. Supaya dia boleh berkhidmat kepadamu. Jadi makna Anas ni jadi pembantu Rasulullah lah. Jadi Anas ni sangat rapatlah dengan Nabi. Macam dia tu keluarga Nabi sepenuh Sebab dia sentiasa malah berada di rumah lah kan, sebab dia pembantu Nabi. Lepas tu Nabi bila dapat Anas ni kan, dia doa yang baik-baik untuk Anas ni depan mak tu. Dia minta Anas ni kan murah rezeki dia. Lepas tu ramai anak pinak doa Nabi berkat untuk Anas. Popular anak Yalah, boleh kahwin ompek kan. Dari setiap isteri tu tak tahulah berapa orang memang sangat ramai anak. Lepas tu sangat murah rezeki dia. Anak dia 100 lebih kan? Itulah. Ada yang kata 100 lebih Anas ni. Sebab itulah Anas ni sangat banyak meriwayatkan hadis. Sebab dia sentiasa bersama Nabi. Ada juga yang gelarkan dia ni sebagai Abul Hizaq. Maksudnya tukang jaga kasut Nabi. Sampai macam itulah. Nabi nak keluar masuk rumah tu kan, selipar tu dia lah pergi letak Anas supaya senang Nabi pakai. Kok kasut-kasut lah. Kok selipar-selipar lah. Jadi punya taat lah Anas ni mengkhidmati. Macam tu betul lah. Berkhidmatlah kan. Kepada Rasulullah SAW. Jadi kan, kalau hadis-hadis berkenaan dengan personality Nabi, misalnya kan keadaan rumah, lepas tu sikap dia, lepas tu apa-apa yang ada pada tubuh badan Nabi ni, kalau ada hadis, memang Anas lah yang meriwayat. Mana ada orang lain boleh masuk dalam rumah Nabi tengok Nabi. Macam tempat tidur Nabi kan ada yang gambarkan tempat tidur Nabi tu macam mana, bilik macam mana. Tu Anas lah tu yang menceritakan. Jadi baguslah juga ada orang yang bernama Anas ni kan, sehingga kita boleh tahu. Macam dia cerita rambut Nabi macam mana. Yalah, fizikal Nabi tu dia boleh ceritakan sebab dia tiap-tiap hari bersama dengan Nabi. Macam anak Nabi lah, tapi bukanlah anak dia. Yang berkhidmat kepada dia. Seorang lagi yang Nabi banyak doakan yang baik kan, yang rapat dengan Nabi, yang juga banyak meriwayatkan hadis ialah Ibnu Abbas kan. Ibnu Abbas sebelum ni kita ada jumpa hadis riwayat dia. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas lah. Kalau Ibnu Abbas, Ibnu macam-macam, Ibnu tu ada 4 orang kan. Nama dia Abdullah sebenarnya kan. Yang Ibnu Abbas ni Nabi doakan dia supaya dia faqih, maknanya dia sangat mendalami, sangat faham tentang agama sejak dari dia kanak-kanak lagi, yang Ibnu Abbas ni. Okey. Jadi kalau kita nak baik, kalau kita berkawan dengan seseorang, patutnya kalau dia buat benda tak baik,
kita tegur dengan cara yang baik. Tapi kalau dia buat perkara baik, kita dorong lagi supaya dia akan buat yang lebih baik. Lepas tu ada Ustaz Usim tu lah. Dia sebut ni. Ada orang tu, dia berkapal. Couple tu kononnya nak jadi suami isteri lah kan. Tapi yang dibuat berdua tu saling mendorong buat benda tak baik. Padahal sepatutnya kalau kita nak baik-baik dengan orang tu, dengan seseorang tu, dorong buat baik. Lebih-lebih lagi kalau memang berajat untuk menjadi pasangan suami isteri. Kalau niat macam tu, betul lah tu kan. Tapi kalau niat nak merosakkan, maknanya dosa tu dah jadi berganda-ganda. Kan? Apa namanya ni? Kawan dengan orang tu tinggal. Kawan dengan orang tu pula tinggal. Lepas tu macam-macam dah dia buat yang ditinggal tu. Maknanya dia menambah jauhkan lagi Allah daripadanya. Dan berkawan tu bukan tanda sayang ke orang tu. Ya? Tapi untuk menjahannamkan orang tu. Macam Muaz pula seorang lagi. Muaz ni memang Rasulullah sayang kat dia. Muaz bin Jabal dia. Muaz bin Jabal. Muaz Jabal. Lepas tu Rasulullah Anak angkat dia kan? Anak angkat dia kan? Anak angkat dia. Rasulullah beritahu dia, wahai Muaz, aku sayang pada engkau. Jadi Nabi ucapkan yang baik-baik kepada Muaz ni. Dia ajar Allahumma inni ala zikra wa syukra wa husni ibadika tu, maknanya itu adalah yang Nabi bagi Muaz. Doa yang baik tu. Lepas tu satu hari Muaz ni jadi imam. Jadi imam kan. Lepas selesai dia mengimamkan semayang itu kan. Nabi tegur dia. Muaz, dia kata, engkau ni nak cari fitnah ke apa? Jadi Muaz pun peliklah pula Rasulullah cakap macam tu dengan dia. Lepas tu Rasulullah tu cakap lah, dia baca surah panjang. Dia imam salat fardu. Baca ayat panjang. Bila ayat panjang, tahulah makmum macam-macam kan. Ada yang tak teraya berdiri lama, ada yang tak pernah pula imam ni panjang bona kan, bersungut bona dalam sembahyang tu. Apalah panjang bona baca ni. Misalnya nak nahan wuduk ni nak keluar bona kontennya. Imam belum ni habis lagi baca ayat dan baca surah. Ni baru rakaat kedua, semayang hampir rakaat. Misal kata lah macam tu kan. Jadi menyumpah-nyumpah makmum. Bila menyumpah-nyumpah makmum tu timbul perkara yang tak baik lah kan. Kata Rasulullah, Muaz dia kata kalau jadi imam untuk salat fardu, jangan baca ayat yang panjang. Ya? Kita tak tahu makmum kita tu pelbagai lagi. Ramai makmum lagi macam-macam. Pelbagai. Baca ayat yang pendek-pendek je. Kalau nak baca yang panjang ni, solat sunat. Maknanya orang yang ikut tu pun dia dah ready lah. Ni sembahyang sunat kan. Relax je kan. Jadi dia pun seronok lah ikut ya. Jadi dia marah ke kat Muaz tu, Nabi tu. Kan tanda dia sayang. Itu yang marah sayang tu. Dan kalau tak sayang kat kau, dan tak akan tegur kau dah. Dan biar je. Ada orang cakap macam tu kan. Mampuslah kau. Tu teruk waktu tu. Dan kau bagai kau ni dia dah sayang lah ni. Sampai berkorban macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau tak cakap pun orang boleh faham kan. Terima kasihlah, tolong ingat kan. Terima kasihlah, nasihat kan. Macam tu kan. Tapi orang yang hati dah tobat mana buat benda-benda yang tak elok tu, dia marah lah juga walaupun nasihat, dia tak perasan tu nasihat. Tapi kenian nanti, lama nanti barusan
Lah dia kata kok dia ikut nasihat tu makin tak lah jadi Jamia, baru nyasar kan. Okey. Itulah yang saya perolehi dari hadis 3 boleh. Ada apa-apa nak tambah ke kawan-kawan? Sebab ramai yang belajar hadis ni dah lama, dah banyak kali. Datin Farah ada nak tambah ke? Kak J ada apa nak tambah ke? Mana Kak J tadi? Ada Ustazah, tapi tak ada tambah. Ada. Nampak nama, tadi nampak kan? Lepas tu Ada. keluar nama je. Tak ada apa nak tambah ya? Tak ada. Salah. Oh, ambil gambar dulu. Mana si Anu tadi? Ani Darus. Mana ni tadi? Ani. Dah angkat tangan dah. Saya janji dengan dia angkat tangan. Okey, tunjuk muka semua. Kita ambil gambar awal sikit lagi ni. Pasal ni nak keluar. Yang Galaxy Tab ni, Zah tunjuk gambar Zah. Azizah Makno. Tunjuk video. Tunjuk video. Wahailah Azizahku. Wahai nonaku Azizah. Kak Zah mungkin dia tak dapat. Tadi dia kata tak dengar suara. Oh ya ke? Dah tak tahu nak tekan macam mana nak tutup. Kita buka lah. Okey lah. Okey, ready. Buka video tu. Okey. Semua pandang kamera. Saya bengek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey. Okey Ani, selamat memasak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Masak apa tu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti nak minta tolong Kak Mariah sekejap. Nanti Kak Mariah WhatsApp akak dulu ya. Sebab nak hantar mesej nanti. Kak Mariah. Okey, terima kasih. Okey, hadis 14 ya. Hadis 14 ni tulisan tu dek punya cantik lah kan. Sampai tak payah nak baca. Tapi nak baca dia boleh tu tajuk tu. Halalnya darah seseorang Muslim. Halalnya, H kan? Macam Macam itulah. halalnya darah seorang Muslim. Okey. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Artinya tidak halal darah seorang Muslim kecuali kerana salah satu daripada 3 perkara. Berzina padahal dia sudah berkahwin. Dah kahwin tak cukup, berzina nak lagi kan. Lepas tu membunuh orang. Yang kedua. Yang ketiga meninggalkan agamanya serta memisahkan diri daripada jemaah iaitu murtad. Lepas tu hadis ni diriwayat oleh Al-Bukhari. Okay? Ada penambahan hadis yang sama dalam riwayat Muslim. Itu yang tambah kat bawah tu. Riwayat Muslim ya, dia tambah la yahillu damu mri'in muslimin tu. Lepas perkataan muslimin tu yang tambah tu. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi lepas pada Rasulullah tu baru datang illa bi'ihda. Okay. Kalau terjemahan untuk
kedua-duanya bila digabungkan, tidak halal darah seorang Muslim Kecuali yang bersaksi bahawa tidak ada ada. yang disembah melainkan Allah dan aku ialah utusan Allah, melainkan ataupun kecuali kerana salah satu daripada 3 perkara. Berzina padahal dia sudah berkahwin, membunuh orang yang meninggalkan agamanya, serta memisahkan diri daripada jemaah, iaitu murtad. Okey. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ini dalam huraian dan intisari ya, pengarang ni memang dia guna kalimah 1, kalimah 2, padahal dia bukan kalimah kan, potongan hadis, betul tak? Harap faham tak maksud tu, kalimah yang bersaksi bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah dan aku ialah utusan Allah. Maksud potongan hadis kan? Maksud potongan hadis. Yang bersaksi bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah dan aku ialah utusan Allah, maksudnya merupakan penjelasan, bukan maksudnya, merupakan penjelasan daripada perkataan seorang Muslim atau orang Islam. Nak nonton orang tu Islam ke tak Islam, dia kena syahadah lah kan. Bersaksi bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah dan aku Rasulullah Muhammad Rasulullah tu lah kan. Itu syahadah tu, syahadatain. 2 kalimah syahadah ya. Lepas tu kalimah kedua ataupun maksud potongan hadis yang kedua, serta memisahkan diri daripada jemaah. Adalah penjelasan daripada perkataan yang meninggalkan agamanya. Kalimah ini bermaksud keluar daripada Islam. Memisahkan diri daripada jemaah maksudnya meninggalkan agama ataupun keluar daripada Islam. Inilah yang menyebabkan darahnya dihalalkan. Yang dimaksudkan dengan kalimah jemaah ialah kaum muslimin. Darah dihalalkan ni bukannya boleh minum pula darah tu kan. Maksud dihalalkan ni boleh dihukum bunuh, boleh dibunuh. Tapi bukan bunuh sewenang-wenangnya. Tengoklah nanti lagi seterusnya. Kita dah ada jumpa ni gitu kan? Hadis mana itu? Kalimah ketiga ataupun maksud potongan hadis yang ketiga, dan meninggalkan agamanya dikaitkan dengan merosakkan jemaah ialah kalimah umum yang mencakupi setiap orang yang keluar daripada agama Islam dalam bentuk apapun, maka wajib dibunuh jika tidak mahu kembali kepada Islam. Na'udzubillah min zalik. Para ulama berkata kalimah tersebut juga mencakupi setiap orang yang menyimpang daripada kaum muslimin dengan berbuat bid'ah, merosak dan lain-lain. Apa namanya, macam bid'ah ni kan macam kan nak ala hantu laut bawa persembahan kepala lembu ke kepala kambing ke, masukkan dalam perahu lepas tu hanyutkan. Itu bid'ah lah tu kan. Itu pun termasuk dalam yang merosakkan agama. Keluar iman, menyimpang daripada kaum muslimin. Secara tersurat, kalimah yang umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan pencerobohan terhadap hak-hak kaum muslim. Maka untuk mengatasi gangguannya itu, dia boleh dibunuh. Kerana perbuatan seperti itu termasuk dalam kategori merosak kaum muslim. Juga dapat difahami hadis ini bahawa seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh kecuali kerana dia melakukan salah satu daripada 3 hal tersebut. 3 hal tadi, seorang yang berzina yang dah pernah berkahwin, bila pernah berkahwin tu, sama ada dia masih suami orang atau isteri orang atau bekas suami orang atau bekas isteri orang,
Termasuk juga berpisah lah kan, berpisah hidup atau berpisah mati. Maknanya dia pernah berkahwin. Maka termasuk dalam hadis ini yang halal darahnya, maknanya boleh dibunuh. Kalau dalam bab zina ni bunuhnya untuk orang yang pernah berkahwin ni, kalau ada berzina rejam sampai mati. Dulu saya dah beritahu kan macam mana nak muat rejam tu, bahagian kepala ya kan, lepas tu badan masuk dalam lubang. Lubang tu muat badan ya kan. Lepas tu kambuh lah mana yang ruang kosong-kosong sikit tu supaya badan itu tak boleh bergerak. Okey. Kalau kepala nak menepis pun menepis macam tu je lah, pakai leher keteh lah. Nak nepis apa nama ni, batu-batu yang dilontar ke kepala itu. Lepas tu yang melontar batu tu pun bukan dari depan ni dah, dari keliling. Okey. Targetnya kepala tu. Jadi nak berpaling-paling pun mana arah pun batu tu datang. Yang kedua tadi bunuh orang, ya, bunuh orang. Yang ketiga murtad kan. Pengajaran. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, menghukum bunuh kecuali kerana 3. Itulah sebut. Nado kat sini dah sebut dah tadi. Okey ya. Yang kedua, Islam sangat menjaga kehormatan nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya, seperti dengan melakukan zina, pembunuhan dan murtad. Ini kehormatan. Ada ni lah, kenapa ya orang Arab Quraisy dulu bila dia dapat anak perempuan dibunuh? Sebab dia. Pasal fikir juga kan, kalau bunuh yang perempuan tu, esok yang lelaki-lelaki yang dia kumpul tu nak kahwin dengan siapa? Nak dapat anak, dapat zuriat lagi. Betul tak? Saya terfikir tu, apa orang Quraisy ni? Dia takut anak dipelakon dari orang lain. Dia takut anak perempuan itu dipelakon dari orang lain, jadi apa bunuh? Tu mungkin satu daripada lah. Apa nama ni? Saya rasa sebab dia kata kelahiran anak perempuan tu memalukan. Yalah, memalukan tu. Kenapa? Mungkin Adalah dia sebab, boleh dia boleh jadi berzina kan? Memalukan dia. Lain pada tu, apa saya nak cakap tadi ni? Kacau. Dia nak jaga dia punya nasab. Orang Quraisy dulu suka anak lelaki sebab itulah. Dan dia nak jaga nasab dia. Contoh dia macam ni. Orang tu nama siapa nak buat ni? Beri nama lelaki. Nama Muhammad lah. Tak mau lagu nama Muhammad, nama Nabi tu. Abu. Okay. Abu ni dapat anak lelaki. Okey? Lepas tu anak lelaki dia, nama dia siapa pula? Amran. Amran Ni berkahwin. Adalah keluarga lain taklah bunuh anak perempuan ni kan, dapatlah Amran berkahwin. Kok semua orang bunuh anak perempuan. Nak siapa nak lelaki awak tu nak kahwin? Pendek tu gunting. Jadi Amran ni berkahwin, lahir anak itu katalah nama sepula apa lah nama Olivah? Syafi'i. Imam Syafi'i, tak apalah. Syafi'i bin Amran bin Abu. Tapi kalau anak perempuan ni kahwin dengan lelaki lain kan. Jadi katakan Syafi'i ni anak cucu dek Abu ni bin ayah itulah. Tak ada, dah tak kena-kena dengan Abu dah. Abu tu hilang. Jadi dia nak jaga nasab dia. Betul tak macam tu Kak J?
Betul, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi dia nak jaga waktu nasab dia tu. Supaya tak hilang. Tu yang berlapis-lapis tu semua bin lelaki, bin semua macam keturunan Nabi kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin tu semua tu dari lelaki semua tu nasab lah. Bila Nabi anak lelaki semua meninggal dunia masa kecil kan. Jadi Nabi sebut nama Nabi tu sampai Muhammad je lah. Macam anak cucu dia. Kan Fatimah yang ada anak. Yang lain-lain pun ada juga anak kot. Fatimah ni lah yang glamour kan. Yang anak dia Hasan Hussein tu. Kahwin dengan Ali. Ali tu kebetulan sepupu Nabi kan. Bin Ali. Ali bin Abu Talib. Bin Abu Talib, bin Abdul Muttalib. Itulah kan. Jadi nama Muhammad tu tak bersambung. Muhammad bin tu tak bersambung. Sebab Tak ada. anak lelaki tak sampai kahwin. Semua meninggal masa kecil. Jadi sebenarnya yang orang Quraisy bunuh anak perempuan ni sebelum Nabi jadi Nabi dan Rasul lah kan. Zaman jahiliah tu lah. Zaman jahiliah. Itulah punca. Ada juga sebab ada yang ketikanya bunuh anak lelaki pun juga Ustazah. Masa zaman Nabi Musa kan. Itu Fir'aun punya kerja. Kerana kerja bunuh pula anak lelaki. Lelaki. Sebab tak nak lelaki tu jadi Nabi. raja apa, jadi nabi Dia lawan dia. lawanlah dia. Macam itulah keadaan zaman ni. Tapi kalau yang bunuh lelaki itu dia tak menyeluruh. Yang bunuh anak perempuan dia menyeluruh. Semua orang Quraisy tu melakukan benda yang sama. Malu kalau dapat anak perempuan ni. Sebab itulah akan memalukan dia ataupun akan memutuskan nasab keturunan. Zaman jahiliah tu lama lah Ustazah. Lama Dia selepas Nabi Isa kan. Sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW lama, lebih kurang 500 tahun macam tu. Kita kalau keturunan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad kan. Keturunan Ismail tu kan, Ibrahim, Ismail. Dari Ismail ni yang turun sampai Muhammad kan. Nabi anak Nabi Ibrahim ni anak dia Ismail, Ishak. Keturunan Ishak ni Yakub kan, yang Nabi Yusuf lah, tukar-tukar tu. Dokek-dokek dia punya dokek pun tak dokek lah, tapi hampir lah kan. Tapi Islam ni Nabi Ismail tu jauh baru jumpa Muhammad. Sebab tu lah kita selawat pun, selawat kan Ibrahimiah tu. Selawat kita wa'ala ali Ibrahim wa'ala kan. Kita sebut Ibrahim tu. Sebab Nabi ni punca nasabnya dari Ibrahim Ismail kan. Yalah. Itulah dia punca. Saya pun panik lah mencari apa pasal orang Quraisy ni bunuh anak perempuan. Kalau semua perempuan dah tak ada dengan anak lelaki yang ramai tu, dengan siapa nak kahwin? Mana nak dapat lihat anak? Tu yang saya fikir lah. Alhamdulillah saya dah dapat jawab lah. Sebenarnya dia nak nasab je. Jadi kalau apa namanya ni, perempuan yang anak lelaki nak kahwin tu biarlah dari perempuan dari mana-mana lah. Bukan dari keturunan dia yang perempuan. Dia nak keturunan dia yang lelaki yang berkahwin ni supaya nasab tu sampai ke nama dia. Okey. Macam kan? Yang ketiga. Ya tak? Yang ketiga. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jemaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar daripadanya. Maknanya kalau dah masuk Islam tu, kena teruslah sampai mati sepatutnya. Kan? Kalau dah tak amal lagi, tak ikut lagi, maknanya murtad lah. Saya gerun mengenangkan tu yang anak Soekarno Anak Soekarno. Anak Soekarno. Adik Megawati.
adik Puteri Megawati tu. Dia kata itu agama nenek moyang dia. Gerun lah kan. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, hukum jenayah dalam Islam sangat keras. Ini bertujuan mencegah, preventif dan melindungi. Memang tegaslah. Untuk mencegah dan melindungi. Yang kelima, pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi olehnya, nya Allah kan, dalam keadaan tersembunyi atau terbuka. Maknanya nak buat benda-benda tak baik tu terkonang, ya Allah nampak, Allah tahu kan, Allah dengar. Nak cakap tak betul pun, cakap bohong pun, ya Allah dengar. Nak menulis apa-apa benda-benda yang menyakitkan orang, mencaci orang, memfitnah orang pun, ini Tuhan tahu ni, Tuhan tengok ni, malaikat catat ni kan. Jadi sebenarnya hukuman yang berat tu adalah dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi. Yang kelima, pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah dan selalu merasai diawasi olehnya dalam keadaan tersembunyi atau terbuka. Yang keenam, pentingnya menjaga kehormatan, kesucian diri, keluarga dan masyarakat. Yang ketujuh, ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Dah banyak kali dah tu dulu kita baca bab jenayah kan. Membunuh ni bukan hak manusia, itu adalah hak Allah. Nyawa seseorang itu hak Allah. Jangan memandai pula awak nak bunuh orang, macamlah nyawa tu awak pula yang megang. Kan? Okey. Saya nak tambah. Yang nak tambah ni. Kenapa hukuman zina begitu hebat kan? Rejam sampai mati. Yang belum pernah berkahwin, dia tak sebut rotan tau. Dia sebut sebat. Sebat tak mestinya dengan rotan kot. Kan? Tapi kalau rotan 100 kali rotan, mesti rotan. Mesti guna rotan. Tapi istilah dia sebat. Sebat 100 kali. Kan? Saya nak highlight yang maknanya saya nak tambah dalam bab tu. Zaman Rasulullah dulu pernah dilakukan hukuman rejam sampai mati. Ada 3 peristiwa pada zaman Rasulullah tu. Sama ada yang pertama kes Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ya. Dia berzina, dia jumpa Rasulullah. Dia beritahu Rasulullah dia berzina kan. Lepas tu yang kedua kes Ghamidiyah. Ghamidiyah ni Ghamidiyah. Ghamidiyah. Seorang wanita dari Bani Juhainah. Ya. Nah, dia ni perempuan yang dah pernah berkahwin, dia berzina dan mengandung ya, jumpa Nabi. Lepas tu yang ketiganya seorang lelaki bujang berzina dengan isteri majikannya. Jadi yang bujang tu kena sebat, yang isteri majikan tu kena rejam sampai mati. Dalam masa yang ada sikit ni, saya nak ceritakan lebih lanjut sikitlah kes Ma'is bin Malik ni. Dia datang jumpa Rasulullah kan. Dia kata, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Rasulullah menjawab, turutlah engkau ni. Ni ayat yang penulis dia tulis lah ya. Turutlah engkau ni. Pulanglah dan bertobatlah kepada Allah. Ma'is bergerak pulang tapi sekejap je. Lepas tu dia datang balik. Dan berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Merayu ya Allah, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Maka Rasulullah menjawab benda yang sama. Baliklah, pohonlah keampunan dari Allah dan bertobatlah kepadanya. Turun ayat ni. Kan? Lepas tu dia bergerak balik tapi sekejap ya, lepas tu datang balik. Cakap lagi benda yang sama. Lepas tu Rasulullah dah 3 kali kan.
Dah 3 kali kan. Kali yang keempat, dia datang kat lagi kan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, untuk hal apa aku perlu sucikan dirimu? Lalu Maiz menjawab, dari dosa zina. Maknanya dia mengakulah dia berzina. Lalu Rasulullah SAW bertanya orang lain, adakah dia ni tak siuman? Macam dia tak siuman lah mengaku berzina ni. Sahabat-sahabat lain ada ni depan Nabi ni. Sahabat itu menjawab, Maiz siuman. Rasulullah bertanya lagi, adakah dia telah minum arak? Kok dia mabuk kan? Dia bercakap macam tu. Lalu seorang lain bangun dan menghidu bau mulutnya. Maiz menghidu bau mulut Maiz dan mendapati tiada bau arak. Kalau orang minum arak ni, kalau dipoi kat mulut itu berbau arak kan? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Maiz, baru dia tanya, adakah engkau telah berzina? Maiz menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan agar dia direjam. Jadi kan, orang-orang yang rejam sampai mati masa zaman Nabi ni tak ada bawa saksi-saksi dah. Masing-masing datang dengan penuh keinsafan, dengan penuh rasa taubat lah kan, rasa bersalah tu jumpa Nabi, bersihkanlah aku ya Rasulullah. Jadi dengan ikrar dia, jadi ikrar ni kan, pengakuan ni kan sampai 4 kali baru Nabi tanya betul-betul sebenarnya kau ni masalah apa, macam tu lah kalau kita cakap gitu kan. Jadi bila dia kata dia berzina tu pun dicari lagi. Betul kok dia ni cakap ni. Asalnya sahabat dia ni siuman ke tak siuman, lepas tu dia ni mabuk ke kan. Bila Rasulullah mengarahkan agar dia direjam, para sahabat masa tu ada dua kelompok lah. Satu kelompok tu kata habislah dia, dosa-dosanya telah menyubulni dirinya. Maknanya musnah, hancur musnah lah, habislah, masuk neraka lah si Maiz ni kan, macam tu lah. Tapi sahabat yang lain pula berkata, yang ni dua kelompok yang satu tadi habislah Maiz kan. Tapi kelompok kedua kata tidak ada taubat yang lebih afdal daripada taubat Maiz. Maknanya sahabat ni dapat menduga bahawa Maiz telah bertaubat, taubat nasuha ya. Taubat yang sebenar-benar taubat. Maiz datang kepada Nabi lalu meletakkan tangannya di atas tangan baginda. Kemudian berkata, bunuhlah aku dengan rejaman batu. Dia minta tu ke Nabi. Kemudian hal itu telah ditangguhkan sehingga 2 atau 3 hari. Tak adalah dah ngaku itu, pergi rejam. Tak ada macam tu dah. Ada beri masa bertenang. Sebenarnya si Maiz ni dia memang dah bertaubat sungguh-sungguh lah. Ya, masa dia bertaubat sungguh-sungguh. Lepas tu Nabi tak mau terus terima kan, sehingga Nabi yakin yang memang dia tu berzina. Kemudian Rasulullah datang kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk ni lepas hari bertenang tu lah. Rasulullah bagi salam, kemudian lalu berkata, mohonlah keampunan untuk Maiz bin Malik. Lalu sahabat pun menyebut, Ghafarallahu li Maiz bin Malik. Maksud dia, semoga Allah mengampunilah Maiz bin Malik kan, ramai-ramai itu. Dan Rasulullah SAW menyebut sesungguhnya dia telah bertaubat, yang mana jika taubat itu dibahagikan kepada seluruh umat, ia cukup untuk mereka semua. Taubat-taubat orang lain ni kalau dicampur kan, banding dengan taubat si Maiz ni, macam itulah taubat Maiz yang sangat bersungguh kan. Okey. Selesai cerita Maiz ya. Satu lagi cerita yang perempuan Bani Ghamidiyah tadi kan.
dia ni mengandung. Dia datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bersihkan aku. Nabi sampai 4 kali jugalah. Lepas tu dia tak sampai 4 kali. Dia cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kata dia, engkau cuba menolak permintaanku sebagaimana engkau cuba menolak permintaan Maiz. Dia cakap tu. Jadi tak sampai 4 kali dia bersihkanlah aku tu kan. Nabi dah tanya dia, apa yang telah terjadi? Perempuan tu menjawab bahawa dia berzina dan mengandung. Rasulullah SAW bertanya lagi, engkau telah berzina? Perempuan tu menjawab ya dan sedang mengandung. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, pulanglah engkau sehingga engkau melahirkan kandungan kau. Beranak dulu. Kalau kandungan tu baru lah lagi, maknanya sampai 9 bulan lah. Dia sampai beranak lah. Lalu seorang lelaki Ansar pun menjaga perempuan itu sehingga dia melahirkan anak. Bukan lelaki itu seorang, keluarga dia lah ya. Sekeluarga jaga dia sehingga dia melahirkan anak. Lalu lelaki itu pun datang menjumpa Nabi SAW dan berkata, perempuan itu telah melahirkan anak. Lalu Rasulullah SAW berkata, kita tidak akan merejamnya sehingga menyebabkan anaknya terbiar tanpa ada orang menyusukannya. Lalu seorang lelaki Ansar yang lain pula bangun dan berkata, biarlah aku yang menguruskan hal susuan anak itu, wahai Nabi Allah. Lalu para sahabat pun menjalankan hukuman merejam perempuan tersebut. Jadi hukuman rejam ni tak semudah seperti yang difikirkan ya. Kalau perempuan tu mengandung, suruh dia bersalin dulu. Dah bersalin, suruh menyusukan dulu. Ada juga riwayat yang mengatakan perempuan tu sendiri yang menyusukan 2 tahun lagi. Sebab menyusukan anak ni kan 2 tahun kan. Tapi yang dalam cerita yang ni, ada orang ambil alih akan menjadi mencarikan ibu susuan anak-anak itu. Sebenarnya ini dipetik dari Sahih Muslim kitab Hudud ya. Bab sesiapa yang mengaku berzina. Itulah ceritanya. Masa ada lagi 4 minit. Kita akhirilah ya majlis kita dengan selawat dengan membaca surah As dan tasbih kafar. Tasbih kafarah, surah Al-As dan selawat. Dan selawat. Surah Al-As dulu. Kita baca Quran dulu. Lepas tu baru tasbih kafarah dan selawat kita baca surah Al-As dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, silakan Adidaku. Saya beda. Kita berselawat pula, kita tutup kita punya mikrofon. Aku dah tutup suara tak dengar. Beda buka mikrofon dulu. Beda buka mikrofon dulu. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Meda. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama, terima kasih Kak Tu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih semua.